Hai semua, saya Menjelina Anatisa dengan nombor metrik BA18110210. Saya dari grup GP003 akan membentangkan sebuah slide yang berjudul Model Evolusi Plog 1974. Model Plog 1974 merupakan salah satu model terkenal dalam bidang pelancongan yang diasaskan oleh Stanley Plog. Ianya diterbitkan pada tahun 1974 sebagai artikel yang berjudul Why Destination Areas Rise and Fall in Popularity. Menurut Plog, populariti sesebuah destinasi sentiasa turun naik. Oleh itu, mereka perlu menarik minat pelancong dari semasa ke semasa. Plog menggambarkan jenis pelancong berdasarkan sifat kepribadian pelancong. Tipologi pelancongan yang dicadangkan dalam model ini akan menerangkan ciri dan aktiviti destinasi yang disukai oleh pelancong semasa bercuti. Model Plog digunakan sebagai rujukan untuk merancang infrastruktur pelancongan dan projek pemasaran. Penyelidik juga menggunakan model ini untuk meramalkan jenis destinasi pelancongan yang akan dipilih oleh pelancong. Menurut Plog, terdapat pelbagai jenis pelancong. Dalam tipologi psikografinya, pelancong diklasifikasikan berdasarkan sifat kepribadian atau psychocentric dan allocentric. Allocentric disebut sebagai venturer, istilahnya berasal dari perkataan allo iaitu pelbagai bentuk, dan centric bermaksud individu yang memfokuskan minat mereka pada pelbagai aktiviti. Seterusnya adalah psychocentric, istilahnya berasal dari perkataan jiwa iaitu diri, dan centric bermaksud individu yang memfokuskan pemikiran atau kebimbangan mereka terhadap masalah kecil dalam kehidupan mereka. Yang terakhir adalah mid-centric. Mid-centric merupakan pelancong yang mempunyai kombinasi seimbang dari kedua-dua sifat psikografi. Pelancong ini hampir cenderung ke arah psychocentric atau allocentric tetapi tidak sampai ke psychocentric atau allocentric. Pelancong jenis allocentric. Pelancong allocentric lazimnya pergi ke destinasi yang tidak selalu dikunjungi oleh pelancong lain serta lebih kepada aktiviti penerokaan yang memberi pengalaman baru buat dirinya. Tahap aktiviti semestinya tinggi. Mereka lebih gemar menggunakan pengangkutan udara untuk sampai ke destinasi pilihan dan akan menyusun perjalanan sendiri seperti penginapan dan pengangkutan kerana mereka lebih mementingkan kebebasan bergerak dan membuat keputusan. Mereka juga tidak begitu mementingkan keselesaan tetapi sukakan tarikan yang pelbagai. Justru mereka memilih untuk bersama dan berkomunikasi dengan orang asing yang berlainan budaya. Pelancong jenis psychocentric. Pelancong psychocentric gemar ke destinasi yang terkenal dan biasa dikunjungi dengan menggunakan kenderaan sendiri. Mereka akan melakukan aktiviti pelancongan jenis tahap yang rendah seperti yang telah ditetapkan. Penginapan yang selesa tanpa ada gangguan serta dilengkapi dengan restoran dan kedai adalah pilihan utama pelancong. Lazimnya pakej pelancongan yang sedia ada akan dipilih. Gambar raja tersebut merupakan model Plog Stanley 1974 iaitu Plog's Typology of Tourists. Jenis pelancong dan destinasi menurut model Plog. Destinasi biasanya bergerak dari allocentric ke psychocentric. Pelancong pertama yang menemui lokasi baru ialah allocentric. Allocentric menikmati lokasi lebih awal. Mereka lebih suka lokasi iaitu tempat yang tidak dikenali oleh orang ramai dan bukannya pelancongan. Allocentric mula bercakap dengan orang ramai mengenai percutian yang mereka lalui, seterusnya memasarkannya dari mulut ke mulut dan mengesyorkan tempat tersebut. Setelah sekian lama, destinasi tersebut lebih dikenali ramai semakin banyak infrastruktur dan kegiatan pemasaran giat dilakukan. Maka pelabur mula mengunjungi destinasi, maka hotel, restoran, kedai lawatan berjadual dan perniagaan berorientasikan pelancongan dibina. Kesannya, harga yang tinggi ditawarkan kepada pelancong. Maka pelancongan allocentric dimatikan kerana kehilangan rasa yang baru dan suasana unik walaupun semakin banyak pengunjung datang. Pada satu saat, destinasi mencapai titik di mana yang sangat terkenal untuk menarik pelancong semasa. Dalam model Plog, ketika ia dikemusykan dan semakin terkenal, jumlah pelancong allocentric menjadi semakin kurang tetapi ia menjadi tarikan kepada hampir psychocentric.
Jumlah kedatangan pelancong menurun secara beransur-ansur selama bertahun-tahun dan destinasi bergerak menuju ke hujung psikosentrik. Psikosentrik kemudiannya menjadi pelawak utama kerana mereka memilih destinasi yang terkenal dengan banyak perkhidmatan, kemudahan dan aktiviti. Namun, destinasi mempunyai pengunjung yang lebih sedikit daripada sebelum kerana tidak lagi populariti yang pernah dinikmati. Akhirnya, penurunan harga berlaku sehinggalah menyebabkan kemusnahan destinasi. Penggunaan model dalam pelancongan. Blog menyatakan bahawa evolusi di destinasi boleh dipengaruhi oleh campur tangan perancang. Hal ini dikatakan demikian apabila berlakunya penambahan tarikan baru atau pembangunan infrastruktur. Sebagai contoh, di Atlantic City, New Jersey, di mana pantai musim panas yang sudah matang diubah suai menjadi destinasi perjudian yang terkenal sehingga ke hari ini. Selain itu, alokasentrisme dan psikosentrisme juga digunakan dalam mereka bentuk pembangunan pelancongan. Sebagai contoh, projek pembangunan untuk Branson, Missouri dirancang khas untuk pelancongan psikosentrik. Perancang fokus kepada muzik tempatan dan accessibility yang mudah dicapai. Di samping itu, model blog menjadi dasar kepada strategi promosi dan komunikasi pelancongan. Sebagai contoh, kempen pemasaran dan penjualan resort baru di Waikoloa, Hawaii. Ketika penjualan rumah dan kondominium menurun, iklan dan kempen menjadi strategi menarik ramai alosentrik dengan menekankan suasana mistik, warisan budaya dan sejarah Waikoloa. Akhir sekali, tipologi psikografi blog digunakan sebagai dasar konseptual untuk mengembangkan kempen pemasaran dan komunikasi. Sebagai contoh, semasa Tahiti mengalami masalah penurunan jumlah pelancong, mereka mengubah suai iklan untuk menarik pelancong alosentrik yang stres. Kempen pemasaran baru menargetkan pelancongan yang memerlukan tempat yang tenang. Sebagai kesimpulannya, model evolusi blog 1974 adalah satu model yang digunakan untuk menggambarkan jenis pelancong berdasarkan sifat kepribadiannya. Oleh itu, model ini sering digunakan untuk meramalkan jenis destinasi yang akan dipilih oleh pelancong. Terdapat dua jenis pelancong iaitu alosentrik dan psikosentrik. Dua-duanya mempunyai perbezaan dalam memilih jenis pelancongan yang dikehendaki. Di samping itu, model blog ini juga sering digunakan oleh pakar perancang untuk mengubah destinasi mengikut sasaran dan citarasa pelancong. Sekian daripada saya, Menjelina Anatisa, untuk pembentangan nota pintar pada kali ini. Terima kasih.